Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan setiap manusia di dunia dan di akhirat dalam iman yang sempurna, dalam keimanan yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam iman yang sempurna, Allah Subhanahu wa taala telah janjikan hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera di dunia ini, dan ajrun azim, ganjaran yang besar, yang hebat, yang agung di akhirat nanti. Iman yang sempurna yang mana tidak ada di dalamnya campur aduk walaupun sedikit, tidak ada syirik walaupun sedikit. Iman seperti inilah tuan-tuan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kemuliaan dan ketinggian di dalam Al-Quran, sebagaimana dalam firman Allah, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hebat daripada kamu jika kamu benar-benar beriman, jika kamu punya iman yang sempurna. Tuan-tuan yang mulia, kurniaan ataupun modal yang paling berharga, yang paling bernilai yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan pada satu orang manusia ialah nikmat iman. Modal iman. Nikmat iman itu tuan-tuan mulia merupakan satu anugerah Allah yang paling besar, yang paling hebat, yang paling berharga. Yang mana atas kalimah iman ini sahaja, percakapan iman sahaja, selagi mana di atas muka bumi ini masih ada orang yang bercakap tentang kalimah, mengucapkan kalimah iman, selagi itu Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Betapa bernilainya, betapa berharganya keiman itu tuan-tuan mulia. Walaupun seluruh dunia ini dipenuhi dengan maksiat, walaupun seluruh dunia ini dipenuhi dengan kemungkaran, akan tetapi kalau di atas muka bumi ini masih ada walaupun satu orang yang masih mengucapkan perkataan iman, kalimah iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan seluruh alam ini. Akan tetapi tuan-tuan mulia, jika atas muka bumi ini tidak ada seorang pun yang mengucapkan kalimah iman, yang melafazkan kalimah iman, walaupun seluruh dunia ini penuh dengan kebendaan, penuh dengan asbab, penuh dengan benda-benda, Allah Subhanahu wa taala tak pedulikan semua itu, Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan dan binasakan alam ini. Jadi betapa bernilainya tuan-tuan mulia, betapa berharganya nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada setiap orang beriman, setiap daripada kita, kehidupan di dunia ini yang singkat, yang sementara, 70 tahun, 80 tahun punya kehidupan, Allah SWT kurniakan kepada kita untuk kita usaha atas modal iman ini tuan-tuan mulia, atas nikmat iman ini tuan-tuan mulia. Dalam tempoh yang singkat ini Allah SWT nak kita usaha atas iman yang dia telah kurniakan ini, sehingga dengan perantaraan iman ini kita boleh mendapat kejayaan, kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ini maksud sebenar Allah SWT bagi kehidupan ini kepada kita. Tuan-tuan yang mulia, kesempurnaan iman, iman yang sempurna tuan-tuan mulia terkandung di dalam perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah berkata, sesungguhnya aku telah palingkan wajahku, aku telah palingkan hatiku daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tak kira siapa saja mereka, langit, bumi, daratan, lautan, haiwan, manusia, jin, emas, perak, matahari, bulan dan bintang, semua makhluk dalam apa bentuk saja, tak kira dalam apa bentuk mereka, tak kira apa bentuk, apa warna mereka, hatta Mikail, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail alaihissalam dan semua para malaikat, hatta arash Allah yang agung, hatta daripada lauh dan qalam, daripada semua makhluk-makhluk
daripada semua kejadian, daripada semua ciptaan, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, aku telah palingkan hatiku, aku telah palingkan keyakinanku daripada semua benda-benda ini, dan aku hanya menghadapkan hatiku, keyakinanku hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, 7 petala langit dan 7 petala bumi, dan segala apa yang ada di antaranya, sama ada dalam bentuk emas dan perak, wang ringgit, sama ada dalam bentuk benda-benda yang di daratan atau di lautan, manusia, jin atau haiwan, semua makhluk-makhluk ini tidak berkuasa, semua mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bagi segala sesuatu. Dialah yang telah ciptakan segala-galanya, dan dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh buat apa-apa. Tidak boleh buat apa-apa yang melakukan segala-galanya hanya Allah. Semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah seumpama timbunan tanah, tuan-tuan. Seumpama himpunan atau timbunan tanah. Sebagaimana satu timbunan tanah tidak boleh bagi apa-apa, tidak boleh buat apa-apa, begitu juga tuan-tuan mulia, seluruh kejadian yang ada di alam ini, di muka bumi ini, di seluruh alam ini, sama ada dia matahari, bulan dan bintang, sama ada dalam rupa bentuk manusia, haiwan atau jin, sama ada dalam bentuk alat-alat yang canggih, atau apa saja bentuk, tuan-tuan mulia, semuanya adalah seumpama tanah, tidak boleh bagi manfaat dan mudarat. Sebagaimana satu timbunan tanah tak boleh buat apa-apa, tak boleh bagi apa-apa, begitu juga seluruh kejadian, seluruh makhluk dalam apa saja rupa bentuk mereka, tak boleh bagi apa-apa kepada kita, tak boleh buat apa-apa kepada kita. Yang melakukan segala-galanya hanya Allah, yang menciptakan segala-galanya, yang pelihara segala-galanya. Sebagaimana Allah telah ciptakan matahari, bulan dan bintang, begitu juga Allah telah ciptakan segala-galanya, dan Allah lah yang bagi rezeki, yang memelihara, yang menyempurnakan setiap kejadian, yang menyempurnakan hajat setiap makhluknya, tuan-tuan mulia. Setiap makhluk semua berhajat kepada Allah. Setiap makhluk perlu pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk wujud pun dia perlu pada Allah, untuk kekal pun dia wujud pada Allah, untuk manfaat dan mudarat dia pun perlu pada Allah, untuk hajat dan keperluan dia juga dia perlu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk ni, tuan-tuan mulia, tidak berhajat, lemah, tidak boleh buat apa-apa. Maka aku palingkan hatiku daripada semua makhluk-makhluk ini, hanya aku hadapkan hatiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, yang melakukan segala-galanya. Tuan-tuan yang mulia, dakwaan iman yang sempurna yang telah dilakukan oleh Ibrahim AS, yang telah dibawa oleh Ibrahim AS melalui kata-katanya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ibrahim AS bukan hanya semata-mata mendakwa sahaja, cakap-cakap kosong sahaja. Bahkan Ibrahim AS telah buktikan membenarkan akan segala iklan atau segala percakapan yang dia telah ucapkan. Ketika mana, tuan-tuan mulia, ketika beliau berada di antara kehidupan dan kematian, dicampak ke dalam api, sedang terbang di udara, dalam masa beberapa saat lagi dia akan jatuh dalam api. Ketika itu dia berada dalam hajat yang satu hajat yang sangat besar. Dia berdepan dengan kematian, tuan-tuan mulia. Ketika itu Ibrahim AS telah buktikan bahawa apa yang dia telah ungkapkan adalah benar. Telah buktikan kesempurnaan iman dia pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu para malaikat Jibril, Mikail, Israfil, para malaikat telah datang berjumpa Allah Subhanahu wa taala, telah meminta keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk pergi bantu Nabi Ibrahim AS. Dan Allah Subhanahu wa taala telah benarkan, kamu boleh pergi kalau kamu nak pergi. Maka para malaikat telah datang kepada Nabi Ibrahim AS dan beritahu kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kasulah apa kami sedia untuk buat. Kami sedia terbalik, kalau kamu nak, kami boleh terbalikkan bumi. Kalau kamu nak, kami boleh datangkan banjir yang besar, hapuskan semua api.
apa saja cara kamu nak, kami boleh gunakan untuk hapuskan api ini. Kamu beritahu saja pada kami. Tapi Ibrahim AS dalam keadaan demikian pun, kematian maut depan mata dia. Dia berada dalam hajat yang sangat besar, yang sangat genting. Dalam keadaan demikian, tuan-tuan mulia, Nabi Ibrahim AS tidak benarkan, tidak biarkan satu apapun yang menjadi perantaraan di antara dia dengan Allah, menjadi penghalang di antara dia dengan Allah. Ibrahim AS beritahu pada Jibril, amma ilaika farah, aku tidak berhajat kepada kamu wahai Jibril. Siapa kamu? Ibrahim AS tidak sedia untuk sesiapa pun jadi perantaraan di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan demikian pun Ibrahim AS tawajuh dia hanya kepada Allah, keyakinan dia hanya kepada Allah, pengharapan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia kata, siapa kamu untuk jadi perantaraan di antara aku dengan Allah? Ini urusan aku dengan Allah. Kalau dia Allah nak selamatkan aku, dia akan selamatkan aku. Dia tak perlu pada kamu semua untuk selamatkan aku. Maka apabila Ibrahim AS tidak jadikan sesiapa pun perantaraan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga tidak jadikan apa-apa pun perantaraan antara dia dengan Ibrahim AS. Maka Allah Subhanahu wa taala telah secara langsung direktlah bantu Ibrahim AS. Allah Subhanahu wa taala tidak padamkan api, tidak hantar mana-mana makhluk untuk padamkan api, tetapi Allah Subhanahu wa taala secara langsung telah perintah kepada api, wahai api, jadilah kamu sejuk dan sejahtera untuk Ibrahim, untuk kekasihku. Ingat bahawa kekasih aku sedang dicampakkan ke dalammu, dia akan terjatuh ke dalam kamu, jangan kamu bakar walaupun sehelai bulu romanya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya telah jadikan api sebagai sejuk dan sejahtera. Kerana api itu adalah makhluk Allah, kepanasan yang membakar itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas setiap makhluknya. Allah boleh tukar setiap sifat setiap makhluknya. Maka Ibrahim AS telah berada dalam api berhari-hari. Namrud sangka bahawa Ibrahim akan hancur, rentung, tak tinggal abu sekalipun. Tapi Ibrahim AS kata, selama mana aku berada dalam api Namrud, itulah saat hari-hari yang paling bahagia, yang paling senang, yang paling relax bagi aku masa itu. Tidak ada apa-apa masalah, paling senang bagi aku. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat Allah itu qadirul mutlak, dia berkuasa atas segala sesuatu secara mutlak. Dia terikat dengan mana-mana makhluk. Dia boleh buat apa saja dia hendak. Dia telah jadikan api yang besar yang membakar tadi telah jadi sejuk dan sejahtera untuk Nabi Ibrahim AS. Demikianlah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila satu orang manusia, satu orang mukmin, dia keyakinan dia pada Allah, tawajuh dia pada Allah, pergantungan dan harapan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala secara langsung akan bantu dia, tuan-tuan sekalian. Allah tak nak apa-apa jadi perantaraan di antara dia dengan hamba-Nya, tuan-tuan. Ini Allah SWT nak kita buktikan apa yang kita ungkapkan, kalimah iman yang kita ungkapkan sebagaimana Nabi Ibrahim AS. Dia telah buktikan bahawa kata-katanya, ungkapannya wajah ini wajah tu wajhiya lillati fataras samawati wal ard, bahawa dia telah menghadapkan seluruh jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya hanya kepada Allah, pengharapan dan bergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim AS telah buktikan dengan dalam keadaan demikian, tuan-tuan. Dalam keadaan dia sangat berhajat, dia berdepan dengan kematian, tuan-tuan mulia, dia hanya bergantung pada Allah. Begini demikianlah tuan-tuan mulia, seorang yang mukmin, dia hanya bergantung pada Allah dan setiap keadaan Allah akan bantu dia, Allah akan bersama dengannya. Akan tetapi tuan-tuan mulia, apabila satu orang dia ucap kalimah iman, dia kata dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin pada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bila dia dalam keadaan berhajat, perlu pada sesuatu, atau berdasarkan dia berdepan dengan kematian, hati dia pergi pada selain daripada Allah SWT, inilah penghinaan yang paling besar terhadap iman. Satu penghinaan yang paling besar terhadap iman yang telah buat
dia kata dengan lidah dia beriman pada Allah, dia cakap dengan lidah dia yakin hanya pada Allah, tapi bila dia tak nak berhajat, hati dia pergi pada selain daripada Allah. Bila dia menghadapi kematian, berada dalam keadaan maut di depan mata dia, hati dia pergi pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu penghinaan yang amat besar terhadap iman, tuan-tuan. Jadi kita kena buktikan apa yang kita cakapkan dengan tindakan kita, dengan keyakinan kita. Apabila kita menghadapi masalah, apabila kita menghadapi ada satu hajat yang besar, atau kita menghadapi keadaan yang maut di depan mata kita, dalam keadaan demikian pun tuan-tuan mulia, hati kita tidak berpaling kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita hanya yakin pada Allah, hanya bergantung dan harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mulia, tanda kesempurnaan iman ialah apabila kita dalam setiap hajat dan keperluan kita, apa saja bentuk dan hajat, bentuk hajat dan keperluan kita, sama ada hajat atau keperluan infradi, individu kita, ataupun keluarga atau masyarakat, keperluan dari segi keuangan, ekonomi, atau apa saja keperluan, apa saja bentuk hajat, perniagaan, kesihatan, apa saja. Dalam setiap keadaan, dalam setiap hajat dan keperluan kita hanya berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan keyakinan kita bahawasanya hanya Allah sahaja yang boleh sempurnakan setiap hajat dan keperluan kita. Dalam setiap hajat dan keperluan kita, hati kita hanya pergi pada Allah. Tawajuh kita hanya pergi pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pergi pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesempurnaan iman tuan-tuan. Sebagaimana satu orang bayi, seorang anak kecil yang masih kecil, dalam setiap hajat dan keperluan dia, kehendak dia akan pergi pada ibu dia. Dia lapar, dia akan pergi pada ibu dia, minta dengan mak dia. Dahaga, pergi pada ibu dia. Sakit, pergi pada ibu dia. Nak satu benda, pergi pada ibu dia. Dalam setiap hajat dan keperluan dia akan pergi pada mak dia dan ibu dia. Sehingga kan dalam hati dia, walaupun di sekeliling dia ayah dia ada, abang dia, kakak dia ada, semua ada, pakcik-makcik dia ada, tapi tak pergi pada orang lain, dia akan hanya pergi pada ibu dia, minta dengan mak dia. Sehingga kan dalam hati dia tidak ada lintasan kepada selain daripada ibu dia. Hatta la ya'ti waswasatun fi qalbi ila ghairi ummihi. Tidak datang dalam hati dia waswasah, bisikan atau lintasan untuk pergi kepada selain daripada ibu dia. Setiap hajat keperluan mula kita tengok mak dia. Ada apa hajat keperluan kita tengok mak dia. Dan seorang ibu bila dia tengok anak dia datang kepada dia, minta sesuatu kepada dia, mengadu sesuatu hajat kepada dia, akan usaha untuk sempurnakan. Dan jika sekiranya si ibu lambat dalam menyempurnakan permintaan dia, maka apa kanak-kanak atau bayi itu akan buat? Dia akan mula menangis. Dia akan mula menjerit, menangis. Dan satu orang ibu, dia boleh tahan tengok semua benda lain, tapi dia tak boleh tahan tengok anak dia menangis, dan bayi dia menangis. Dia akan lupakan semua benda, dia akan tinggalkan semua benda, dan dia akan sempurnakan keperluan atau permintaan anak kecil dia tadi. Begitulah tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepatutnya hubungan kita dengan Allah. Sebagaimana seorang bayi dalam setiap keperluan dan hajat dia, dan setiap keadaan dia akan pergi pada ibu dia, akan minta kepada ibu dia, dia tak pergi pada orang lain. Begitu juga satu orang mukmin yang berikrar akan keimanannya pada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam setiap hajat dan keperluannya, dalam setiap keadaan dia hanya kena pergi pada Allah. Apa saja masalah dalam, terus hati dia pergi pada Allah, terus tawajuh dia pada Allah, harapan dia pada minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak akan minta kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makna wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh. Dia palingkan tawajuh hati dia daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia hanya minta hajat dan keperluan dia hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam hati dia tidak ada
lintasan, tiap terdetik dalam hati dia untuk pergi pada selain daripada Allah. Hatta la ya'ti fi qalbihi waswasatun ila ghairihi subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak datang dalam hati dia sedikit pun rasa nak pergi pada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala lambat sikit tunaikan permintaan dia, apa dia akan buat? Tuan-tuan mulia, macam budak kecil tadi, dia akan menangis pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bila dia menangis kepada Allah dengan penuh dengan berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, amman yujibul muqtarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapakah yang akan menyempurnakan permintaan satu orang dalam keadaan keluh kesah, dalam keadaan bersedih, gelisah, dan menghilangkan segala keburukan daripada dia. Hanya Allah yang boleh buat demikian. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukti keimanan, dakwaan iman kita pada Allah subhanahu wa ta'ala, tanda kesempurnaan iman kita pada Allah subhanahu wa ta'ala, ialah kita dalam setiap keadaan, dalam setiap keperluan dan hajat kita, dalam tak kira apa bentuk keperluan dan hajat, hati kita hanya pergi pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya minta daripada Allah, hanya berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesiapa je tuan-tuan mulia yang palingkan hatinya daripada ghairullah, dia palingkan hati dia daripada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia hanya berhajat pada Allah, maka Allah tidak akan jadikan dia berhajat pada mana-mana makhluk. Allah siapa yang mana dia hanya minta daripada Allah, hatinya hanya tawajuh pada Allah, hanya berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ambil tanggungjawab atas diri dia. Allah tidak akan jadikan dia berhajat pada mana-mana makhluk. Walaupun seluruh dunia mungkin berhajat pada dia, tapi dia tak berhajat pada mana-mana makhluk. Akan tetapi tuan-tuan mulia, sesiapa yang mana dalam hajat dan keperluannya dia pergi pada selain daripada Allah, dia berharap pada selain daripada Allah, dia bergantung pada selain daripada Allah, maka Allah akan tolak dia. Pergi kamu pada orang yang kamu harapkan. Pergilah kalau kamu boleh rasa dia boleh selesaikan masalah kamu. Sedangkan selain daripada Allah, tidak ada siapa pun boleh selesaikan masalah, tidak ada siapa pun boleh sempurnakan hajat dan keperluan sesiapa. Mana-mana makhluk tidak boleh buat apa-apa pada mana-mana makhluk. Mana-mana makhluk tidak boleh sempurnakan hajat dan keperluan mana-mana makhluk. Bahkan hati setiap makhluk dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Hati setiap makhluk dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tak boleh buat apa-apa. Jadi apabila satu orang tu pergi kepada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan serahkan dia pada orang, dan dia tidak akan dapat apa. Jadi inilah tuan-tuan mulia kehendak iman, yang mana saya dan tuan-tuan kena usahakan hari ini. Saya dan tuan-tuan hari ini perkara yang paling penting, yang paling kita semua berhajat untuk usaha untuk dapatkan kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman yang sehingga kita dapat palingkan hati kita daripada ghairullah, daripada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap hajat dan keperluan kita dan setiap keadaan kita hanya pergi pada Allah, hanya berharap tawajuh pada Allah, hanya bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu orang tuan-tuan mulia yang hanya menadah tangan pada Allah, yang hanya menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tak akan biarkan dia jadikan dia berhajat pada selain pada Allah. Allah tak akan biarkan dia menangis depan Yahudi dan Nasara. Keadaan kita umat Islam hari ini, kita menadah tangan di depan mereka, kita menangis di depan mereka tuan-tuan mulia. Hari ini tuan-tuan mulia, jika kita semua hari ini kita semua orang Islam kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya berharap dan berhajat pada Allah, hanya minta daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan letakkan ketinggian dan kemuliaan bagi kita, dan Allah akan jadikan kita tak berhajat pada mana-mana makhluk. Allah tak akan biarkan kita menangis di depan Yahudi dan Nasara tuan-tuan. Jadilah tuan-tuan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang kita semua kena usahakan, kita usaha untuk dapatkan kesempurnaan iman, nikmat yang paling besar, modal yang paling besar yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita semua. Tuan-tuan mulia, kesempurnaan iman, untuk menghasilkan kesempurnaan iman yang tuan-tuan mulia perlu pada usaha, perlu pada mujahadah dan pengorbanan. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka telah berjaya mendapatkan kesempurnaan iman
iman yang sempurna dengan usaha, dengan mujahadah, pengorbanan yang berterusan. Di Mekah selama 13 tahun, pengorbanan demi pengorbanan, susah payah demi susah payah telah ditanggung, telah dilakukan oleh para sahabat untuk mendapatkan kesempurnaan iman ini, tuan-tuan. Tempoh 13 tahun di Mekah, tempoh tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mewujudkan dalam diri sahabat-sahabat sifat-sifat keimanan, sifat-sifat keimanan yang mana mereka perlukan untuk mereka bawa bergerak ke seluruh alam, tuan-tuan. Kerana para sahabat mereka akan bergerak ke seluruh dunia untuk sampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanggungjawab ini, usaha ini, tuan-tuan mulia, kerja untuk sebarkan agama di seluruh alam, setiap pelosok dunia ini tidak akan dapat dilaksanakan, disempurnakan melainkan dengan iman yang sempurna dan dengan sifat-sifat keimanan. Oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, selama 13 tahun di Mekah, para sahabat telah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengorbanan, susah payah, mujahadah untuk wujudkan dalam diri mereka sifat-sifat keimanan, tuan-tuan mulia. Dan bila mereka berhijrah ke Madinah, usaha atas iman telah diteruskan. Para sahabat sendiri telah menceritakan, kalau kita baca kisah sahabat, kisah-kisah para sahabat, kita akan mendapati bagaimana para sahabat mereka berkumpul di masjid, mereka buat halqa-halqa iman, mereka adakan, wujudkan halqa-halqa iman. Dan sebahagian dari mereka akan keluar jumpa manusia, jumpa sahabat-sahabat yang lain, ajak mereka, ijlis bina nu'min sa'atan, datang duduk dengan kami seketika, kita beriman buat seketika. Inilah usaha yang telah dilakukan oleh para sahabat di masjid Nabi SAW. Di masjid ada halqa iman, ada percakapan tentang kebesaran Allah, ada percakapan tentang kehebatan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ada muzakarah tentang sifat-sifat Allah, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih. Allah Subhanahu Wa Taala kasih pada hamba-Nya 70 kali lebih daripada seorang ibu kasih pada anaknya. Mari kita sama-sama datang duduk dalam majlis, dengar kebesaran Allah, dengar tentang sifat kerahiman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sahabat-sahabat buat usaha, mereka jumpa sahabat-sahabat yang lain. Mereka sahabat-sahabat yang dah sempurna iman, bukan iman macam kita. Sahabat-sahabat yang mana iman mereka, seorang sahabat punya iman, kalau dibahagi-bahagikan kepada penduduk satu negeri atau satu bandar, sudah mencukupi untuk mereka. Sahabat orang yang pergi buat gas pun orang yang iman kuat, orang yang dijumpai pun orang iman kuat, pun mereka masih lagi buat usaha atas iman. Mereka tak rasa mereka tak perlu lagi usaha atas iman kerana iman mereka dah kuat. Jadi mereka dipujuk raya untuk datang duduk dalam majlis iman, dan di dalam majlis tersebut mereka cerita tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah, tentang keimanan pada Allah, tentang sifat-sifat Allah, sifat kasih sayang Allah pada makhluknya. Dalam satu kisah, tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW di depan baginda ada satu orang ibu, satu orang wanita kehilangan anaknya. Maka dia dalam keadaan resah, gelisah, menangis, tanya orang tu, tanya orang ni, kamu dah nampak tak anak aku? Ada nampak tak anak aku? Macam ni rupa dia, macam ni warna kulit dia, macam ni tinggi dia, rambut dia macam ni. Tanya orang sana, tanya orang sini, ada nampak tak anak aku? Sehingga selepas beberapa ketika dia jumpa anak dia. Dia jumpa dia anak dia, tuan-tuan, dia peluk, cium anak dia, gosok anak dia, letak dekatkan dengan dada dia. Maka Nabi SAW tengok keadaan demikian, Nabi tanya pada sahabat-sahabat yang di sisi baginda, di sekeliling baginda, apakah pendapat kamu? Adakah kamu rasa wanita ni sanggup tak campak anak dia tu dalam api? Maka sahabat beritahu tak mungkin dia akan sanggup campak anak dia dalam api. Anak dia hilang, tak ada depan matanya sekejap pun, tu pun dia dah tak tahu arah dah. Dah sedih, dah risau. Bagaimana sanggup dia nak campakkan anaknya dalam api? Maka Nabi SAW beritahu, Allah SWT berkali-kali ganda lebih sayang pada hamba dia, lebih daripada seorang ibu disayang pada anak dia.
Jadi ini sahabat-sahabat buat, tuan-tuan mulia. Mereka ajak orang ramai datang, ajak sahabat-sahabat lain datang ke masjid untuk dengar percakapan iman. Siapa yang buat gas ni, buat usaha ni, tuan-tuan mulia, ajak orang datang masjid, bukan calon-calon orang. Orang macam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang macam Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, macam Hanzalah, orang macam Ubay bin Ka'ab, ketua pada qari, paling mahir baca Al-Quran. Muaz bin Jabal, mufti, seorang ketua mufti di Madinah, orang yang hebat, ilmu tinggi. Abdullah bin Rawahah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, paling sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di sahabat-sahabat yang besar-besar, tuan-tuan mulia, mereka buat usaha jumpa orang, ajak orang datang ke masjid, duduk di masjid dengan percakapan iman. Dan Umar radhiyallahu anhu beritahu, dengan perantaraan majlis-majlis seperti ini, iman kami meningkat. Apa dia kata? Iman kami meningkat. Siapa yang kata tuan-tuan mulia? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu taala, ini sifat orang beriman. Dia sentiasa risau, takut tentang imannya. Dia tak puas hati dengan keadaan iman yang dia sentiasa rasa dia berhajat untuk usaha atas imannya. Umar radhiyallahu taala anhu, orang yang mana Nabi SAW beritahu, kalau Umar lalu satu lorong, syaitan tak akan lalu lorong tersebut. Kalau ada Nabi selepas daripada aku, maka Umar lah yang paling layak untuk jadi Nabi. Tapi dia punya takut dengan Allah, dia punya risau tentang iman dia, tuan-tuan mulia. Ketika dia jadi khalifah, bila dia dapat tahu bahawa Rasulullah SAW telah beritahu pada Huzaifah nama-nama orang munafik, telah bagi sedarai pada Huzaifah sedarai nama orang-orang munafik, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah jumpa Huzaifah, beritahu pada dia, wahai Huzaifah, aku tak minta kamu serahkan kepada aku sedarai nama-nama tersebut. Walaupun dia berhak, dia seorang Amirul Mukminin, dia boleh perintah, dia boleh suruh Huzaifah serahkan pada dia. Dia kata, aku tak minta kamu serahkan kepada aku sedarai nama tersebut, cuma aku nak tahu, tolong bagi tahu pada aku, ada tak nama Umar bin Khattab dan sedarai tersebut. Dia punya risau tentang iman dia, takut tentang iman dia, dia syak diri dia munafik. Ini orang yang beriman, ni tak ada orang beriman, tuan-tuan. Bainal khawf wal raja', di antara takut dan harap. Tapi orang yang tak ada fikir tentang iman, maka dia puas hati dengan iman yang dia ada. Orang yang lemah iman, dia akan puas hati dengan iman yang dia ada. Jadi para sahabat, tuan-tuan mulia, walaupun iman mereka iman yang kuat, iman yang sempurna, sehingga Allah beritahu, aminu kama amanan nas, pada orang munafik, berimanlah kamu sebagaimana sahabat-sahabat beriman, pun masih lagi mereka buat usaha atas iman, duduk dalam majlis iman. Dan masih lagi Umar kata, dengan majlis seperti ini, iman kami meningkat. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha yang kita kena jalankan. Bagaimana sahabat-sahabat di Madinah, di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaha berterusan mereka telah buat untuk jumpa orang, ajak orang, bawa mereka ke masjid. Dan di masjid mereka adakan halqa-halqa iman, majlis-majlis iman, yang mana dengan perantaraan itu, tuan-tuan mulia, iman mereka telah meningkat. Kerana usaha inilah, tuan-tuan mulia, mujahadah dan pengorbanan inilah, tuan-tuan mulia, maka para iman para sahabat telah meningkat dengan begitu hebat. Tahap kesempurnaan iman mereka telah hasilkan, sehingga mereka kata, kalaulah syurga neraka depan mata kami, dibawa depan mata kami pun, iman kami tidak akan meningkat walaupun sedikit. Kerana keimanan mereka pada syurga dan neraka, seolah-olah syurga neraka ada depan mata mereka. Jadi iman yang seperti ini, tuan-tuan mulia, kita kena usaha dengan perantaraan usaha sebagaimana sahabat-sahabat telah buat itu. Yang tuan-tuan mulia, usaha yang kita buat sekarang ini hanya pada peringkat permulaan sahaja. Dan kita kena teruskan usaha kita berterusan sehingga kita sampai pada tahap keimanan yang mana para sahabat telah sampai. Kita kena sampai pada tahap keimanan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan sahabat-sahabat padanya. Bagaimana tahap keimanan para sahabat, tuan-tuan mulia? Tahap keimanan yang mana dalam setiap hajat dan keperluan mereka, dan setiap keadaan, masalah atau keperluan hajat mereka, hati mereka tidak pergi pada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya berharap pada Allah. Hati mereka hanya bertawajuh pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita walaupun kita orang-orang lama ni, orang kita beritahu,
dah keluar 4 bulan, dah keluar 8 bulan, dah keluar setahun, dah keluar 4 bulan setiap tahun. Tapi keadaan kita hari ini masih lagi pada tahap yang mana bila kita menghadapi apa-apa masalah, kita memerlukan, kita ada apa-apa hajat atau keperluan, hati kita pergi pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan pergi pada makhluk macam kita juga. Hati kita akan pergi pada manusia macam kita juga. Fulan boleh selesaikan masalah saya. Fulan boleh bantu saya untuk sempurnakan kerja saya, urusan saya. Hati kita akan pergi pada orang kaya, orang ada duit, orang ada pangkat, orang ada kedudukan. Hati kita akan berharap pada orang lain. Walaupun kadang lidah kita tak cakap, tapi hati kita pergi pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergantungan kita masih pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan kita yang dah keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan dimuliakan, walaupun hati kita kadang-kadang tangan kita menadah ke langit, mulut kita minta dengan Allah, tapi dalam keadaan tangan kita menadah tangan minta berdoa pada Allah pun dalam hati kita masih pergi pada selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, kalau gerakkanlah hati fulan untuk bantu aku, bagilah aku benda-benda ni boleh selesaikan masalah. Kita berdoa pada Allah, kita merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengalirkan air mata daripada Allah, tapi dalam hati kita masih sangkut, masih lagi berharap, masih lagi pergi pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan kita hari ini, tuan-tuan. Sedangkan satu orang yang pergi pada satu orang makhluk atau satu orang manusia lain dengan harapan bahawa orang tu boleh tolong bantu dia, maka dia akan pergi dengan penuh harapan pada orang tu, dan bila dia bercakap membentangkan hajat dan keperluan dia depan orang tu, ketika itu dalam fikiran dia, hati dia, dalam jiwa dia tidak ada pandang pada selain daripada orang. Ini yang kita buat hari ini. Bila kita pergi minta tolong dengan mana-mana manusia, bila kita bercakap dengan dia, kita bentangkan masalah kita, kita mengalirkan air mata ke, kita pujuk rayu dia ke, masa kita bercakap dengan dia, dengan manusia ni, kita akan bercakap dengan dia dengan penuh perasaan, dengan penuh tumpuan, dalam keadaan hati kita tak berpaling sikit pun pada selain pada orang itu. Walaupun ada orang lebih kaya daripada dia, lebih hebat daripada dia, lebih tinggi pangkat daripada dia, lebih berkedudukan daripada dia, tapi ketika kita sedang bercakap dengan dia, minta tolong dia, pujuk rayu dia supaya tolong bantu kita, maka ketika itu kita akan bercakap dengan penuh perasaan, dengan penuh tumpuan, dan kita akan ingkar, hati kita akan berpaling pada selain daripada dia. Tapi tuan-tuan mulia, bila kita berdoa pada Allah, kita merayu pada Allah, kita menaruh tangan berdoa pada Allah SWT, kaifiat yang sama tak wujud, tuan-tuan mulia. Kita minta dengan Allah, tapi jiwa kita masih pergi pada selain daripada Allah. Hati kita masih berpaling pada selain daripada Allah. Hati kita masih jeling pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih berharap pada selain daripada Allah. Tuan-tuan mulia, sebagaimana kita tak minta dengan Allah, sebagaimana satu orang yang minta dengan manusia ni, dia palingkan hati dia pada selain daripada orang tadi, dan masa dia minta, dia tawajuh sepenuhnya pada orang tadi. Selagi mana kita tak minta dengan Allah macam tu, tuan-tuan, satu kita akan dapat. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh jiwa raga kita, dengan sepenuh hati kita, dengan penuh bergantungan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan mulia tahap keimanan yang sahabat-sahabat telah capai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saya dan tuan-tuan hari ini kita semua kena buat usaha. Allah bagi kita kehidupan 70 tahun, 80 tahun ni tuan-tuan mulia, waktu yang sangat singkat, yang sangat pendek, untuk kita usaha untuk dapatkan kesempurnaan iman ni tuan-tuan mulia, sehingga dalam hati kita tidak ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap hajat dan keperluan kita, bila kita tersepit, bila kita menghadapi apa-apa masalah, apa-apa keadaan, hati kita tidak berpaling langsung pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawajuh kita, tumpuan kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahap ni kita nak sampai, kita nak tinggalkan dunia ni dalam keadaan iman seperti ini tuan-tuan mulia. Dan bukan cukup dengan itu sahaja, kita usaha atas diri kita untuk dapatkan kesempurnaan iman. Tak cukup lagi tuan-tuan mulia. Bahkan medan usaha kita adalah seluruh alam tuan-tuan mulia. Kita kena bergerak pergi ke seluruh alam.
ketuk hati-hati manusia, jumpa manusia demi manusia, pergi ke seluruh alam, sebagaimana seluruh manusia dalam hati mereka juga hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuan-tuan mulia, kerja atau tanggungjawab dan tugas yang Allah telah bagi kepada kita semua sebagai umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kemuliaan yang Allah bagi kepada kita. Banyak umat-umat telah berlalu sebelum daripada kita. Ada kata 200,000 orang Nabi, ada riwayat kata 124,000, 170,000, 140,000 Nabi-Nabi telah berlalu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap Nabi-Nabi ada umat mereka masing-masing. Tidak ada satu umat pun yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada mereka kerja ini, tuan-tuan. Hanya umatlah satu-satunya keistimewaan pada umat yang Allah bagi mereka kerja dakwah ni, tuan-tuan. Kerja menyuruh manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Umat inilah hasil daripada permintaan doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim minta dapat kepada Allah, minta daripada Allah umat ni, tuan-tuan mulia, maka Allah telah cipta dan lahirkan umat ni atas muka bumi, tuan-tuan mulia. Dan umat ni Allah telah bagi kepada mereka millah Ibrahimiyah. Kerja dakwah ni Allah telah bagi kepada umat ni, tuan-tuan mulia. Maka seluruh kebolehan kita, tenaga kita, diri kita, harta kita, masa kita, fikiran kita kena salurkan, kita kena gunakan untuk maksud kerja ni, tuan-tuan mulia. Allah tidak bagi kepada kita lidah untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bagi kita mata untuk lihat benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bagi kita telinga untuk dengar perkara-perkara yang melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita kehidupan, Allah bagi kita mata, telinga dan anggota. Allah bagi kita harta dan kemampuan untuk kita gunakan untuk agamanya, tuan-tuan. Maka kita kena bergerak sebagaimana para sahabat, pergi ke seluruh pelosok alam, pergi ke setiap bandar, negara dan benua yang ada di seluruh dunia ni, tuan-tuan mulia, untuk sampaikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Korbankan segala apa yang kita ada, tuan-tuan mulia, diri, harta, masa, nyawa kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana inilah maksud kita dihantar oleh Allah. Kita telah dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kerja ni, tuan-tuan mulia. Sebagaimana Uqbah bin Nafi' radhiyallahu taala anhu, bila dia bergerak di jalan Allah SWT, merentasi Tunis, Maghribi sampai ke laut, di mana penghujung benua tidak ada lagi lepas tu daratan. Dia telah masuk ke dalam laut dengan kuda-kudanya sehingga air telah mencecah dada kuda dia. Dia telah hunuskan pedangnya, kata, ya wahai Allah, kalau aku tahu bahawa di seberang sana masih lagi ada manusia, masih ada daratan dan ada manusia di sana, maka aku akan sampai di sana, ya Allah. Dengan jazbah ini, tuan-tuan mulia, kita kena bergerak ke seluruh alam untuk korbankan segala apa yang kita ada semata-mata untuk tinggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, tuan-tuan mulia, kita dipanggil orang dakwah, kita dipanggil orang tabligh, kita dipanggil karkun nama, kita dihimpunkan atas nama jur karkun 4 bulan, tuan-tuan mulia. Tapi adakah kita benar-benar jadikan kerja ini sebagai kerja kita? Adakah kita telah jadikan kerja sebagai maksud hidup kita, tuan-tuan mulia, atau kita masih main-main dalam usaha ni, tuan-tuan mulia? Jadi maksud hujur ni dibuat, perhimpunan dibuat, tuan-tuan, semua orang lama dihimpunkan. Bagaimana, tuan-tuan mulia, kita dapat tukar maksud hidup kita? Jadikan kerja dakwah ni sebagai maksudul hayat kita, sebagai maksud hidup kita. Dan daripada sini kita sedia untuk bergerak dihantar ke mana saja ke seluruh dunia, tuan-tuan mulia. Setiap daripada tuan-tuan yang datang ke sini, setiap daripada kita pasang niat azam dalam hati kita, saya akan balik daripada sini, mereka akan keluar 4 bulan tunai jalan Allah Subhanahu wa taala. 45-50 jemaah telah dibentuk, itu telah dibentuk. Tapi kehendak jur kita ni, tuan-tuan mulia, bagaimana setiap mereka yang datang ke jur ini buat keputusan buat kerja dakwah, kerja mereka, kerja dakwah maksud hidup mereka, sedia untuk korbankan apa saja untuk masuk kerja ni, tuan-tuan mulia, dan sedia untuk dihantar ke mana saja daripada sini, tuan-tuan mulia. Untuk jangan biar satu orang pun di antara kita yang ketinggalan, mereka dapat keluar tunai di jalan Allah Subhanahu wa taala daripada sini, tuan-tuan. Yang belum pernah keluar 4 bulan, maka tunai 4 bulan jalan Allah. Yang dah keluar tunai sekarang 4 bulan, dan azam setiap tahun keluar jalan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan, insya-Allah. Ya, tuan-tuan mulia, orang beritahu tadi kita kena jadikan kehidupan kita macam sahabat, yang mana dikatakan tentang mereka, kanat hayatuhum li hayatid din wa mamatuhum wa kanat mamatuhum li hayatid din. Kehidupan mereka untuk hidupkan agama, dan mati mereka pun untuk hidupkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi atas maksud ini tuan-tuan mulia, bukan 4 bulan, bukan 40 hari maksud kita. Bahkan bagaimana sebagai Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhu, dia telah buktikan, dia telah bagi seluruh hidupnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala sampai ke hujung-hujung dunia. Maka kita hari ini tuan-tuan mulia, kita kena niat mula daripada saat ini baki hidup kita sampai kita mati untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedia buat pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Korbankan apa sahaja yang kita ada untuk agama Allah Subhanahu wa taala sehingga agama Allah, kalimah Allah dapat ditinggikan di seluruh alam tuan-tuan mulia. Kita tidak akan rela untuk lihat dunia ini berhala-berhala diagungkan di seluruh dunia. Kita hanya impian kita, cita-cita kita, keinginan kita hanya satu, bagaimana agama Allah dapat ditinggikan ke seluruh dunia, bagaimana agama Allah dapat diamalkan, dihidupkan di seluruh dunia. Jadi untuk maksud ini tuan-tuan mulia, korbankan diri, harta, masa kita untuk tinggikan agama Allah, untuk tinggikan kemuliaan Nabi, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk sebarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita sedia korbankan apa sahaja tuan-tuan mulia. Sama ada agama Allah hidup di seluruh dunia depan mata kita, ataupun kita akan buat usaha berterusan lagi dan lagi sehingga kita mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak akan sanggup hidup atas muka bumi ini dengan melihat selain daripada Allah diagungkan dan disanjung di atas muka bumi ini tuan-tuan mulia. Atas maksud itu tuan-tuan mulia, semua sedia insya-Allah untuk bagi hidup untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang itu tuan-tuan mulia, minta tuan-tuan yang dah bagi nama, yang dah ada jemaah untuk 4 bulan, tuan-tuan diminta duduk. Yang belum bagi nama lagi, yang belum ada jemaah lagi, tuan-tuan diminta bangun dalam bentuk masjid, dalam bentuk jemaah. Semua boleh, individu boleh bangun bagi nama, sedia untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan insya-Allah.